Islam merupakan agama yang mempunyai pengaruh yang mendalam dalam sejarah dan pembangunan sosial di Malaysia. Kedatangan Islam ke Malaysia telah meninggalkan impak yang besar dalam kehidupan masyarakat, dari aspek agama, politik, ekonomi, hingga budaya. Pada pertemuan ini kita akan membincangkan sejarah awal kedatangan Islam di Malaysia hingga pada masa awal kemerdekaan, peranannya dalam perkembangan politik dan ekonomi, serta pengaruhnya dalam budaya masyarakat tempatan. Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui sambungan video ini, teruskan menonton video ini sehingga habis supaya kita dapat mengetahui fakta sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rio Mulyadi di saluran Manhaj Dakwah. Dalam episode kali ini kita akan membincangkan tentang sejarah Islam di Malaysia. Islam mula tiba di Kepulauan Melayu, termasuk Malaysia, seawal abad ke-7 Masehi melalui pedagang Arab, Parsi, dan India yang singgah di pelabuhan-pelabuhan penting di rantau ini. Antara pelabuhan terawal yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam ialah Pelabuhan Melaka, yang pada masa itu merupakan salah satu pusat perdagangan terkemuka di Asia Tenggara. Teori yang paling populer tentang kedatangan Islam ke Malaysia ialah melalui hubungan perdagangan dengan Timur Tengah dan India. Pedagang Muslim yang datang bukan sahaja menjalankan aktiviti perdagangan, tetapi juga menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Kedatangan mereka dipermudahkan oleh toleransi budaya penduduk tempatan dan kesediaan mereka untuk menerima ajaran Islam yang pada waktu itu membawa sistem kehidupan yang berbeza daripada amalan agama animisme dan Hindu-Buddha yang dominan. Kawan-kawan semua, Kesultanan Melaka memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di semenanjung Tanah Melayu. Pada abad ke-15, Kesultanan Melaka menjadi pusat politik, ekonomi, dan agama yang penting. Sultan Melaka yang pertama, Pramaweswara, memeluk Islam dan menukar namanya kepada Sultan Iskandar Shah. Dengan penukaran agama ini, Islam semakin berkembang sebagai agama yang resmi kerajaan dan masyarakat. Kesultanan Melaka menggunakan undang-undang Islam seperti hukum kanun Melaka dalam pentadbiran dan perundangan. Pengaruh Islam semakin kukuh apabila para sultan dan bangsawan mula melibatkan ulama dan cendekiawan Islam dalam pentadbiran dan pendidikan. Melaka juga menjadi pusat penyebaran Islam ke kawasan-kawasan sekitarnya seperti Sumatera, Jawa, dan Borneo. Selepas kejatuhan Melaka kepada Portugis pada tahun 1511, pengaruh Islam tetap berkembang di Tanah Melayu. Sultan-sultan negeri-negeri Melayu seperti Johor, Perak, Pahang, dan Kedah meneruskan peranan dalam memperkukuhkan ajaran Islam di kalangan rakyat mereka. Negeri-negeri ini mula mengadopsi undang-undang Islam dan menggalakkan amalan agama Islam sebagai sebahagian daripada kehidupan masyarakat. Selain itu, peranan para ulama dan pedagang dalam menyebarkan ajaran Islam tidak boleh diabaikan. Mereka berdakwah di kampung-kampung dan bandar-bandar serta menubuhkan madrasah-madrasah dan masjid sebagai pusat penyebaran ilmu Islam. Golongan ini memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan pendidikan agama dan mengekalkan nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat Melayu. Islam bukan sahaja mempengaruhi aspek agama, tetapi juga mencorakkan budaya dan kehidupan sosial masyarakat Melayu. Amalan seperti adat resam, seni bina, kesusastraan, dan kesenian dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masjid-masjid di Malaysia seperti Masjid Kampung Laut di Kelantan menunjukkan pengaruh seni bina Islam yang unik di rantau ini. Kawan-kawan semua, dalam kesusastraan pula karya-karya Islam seperti hikayat dan syair menjadi medium penting untuk menyebarkan nilai-nilai Islam.
Penulisan Jawi juga memainkan peranan yang besar dalam penyebaran ajaran Islam dan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Melayu. Penggunaan tulisan Jawi dalam surat menyurat, undang-undang, dan kesusastraan menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan harian masyarakat. Pada zaman penjajahan, terutama semasa penjajahan British, Islam menghadapi cabaran daripada pengaruh Barat yang coba memperkenalkan pendidikan dan budaya sekuler. Walaupun begitu, masyarakat Melayu tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam dan institusi-institusi agama seperti masjid dan madrasah terus berfungsi sebagai tempat untuk mengekalkan ajaran agama. British juga memperkenalkan sistem pendidikan sekuler yang menyebabkan perpecahan antara golongan yang menerima pendidikan barat dan mereka yang mengekalkan pendidikan agama tradisional. Walau bagaimanapun, pada awal abad ke-20 gerakan reformasi Islam mula berkembang di kalangan ulama Melayu yang menggesa pembaharuan dalam sistem pendidikan dan pentadbiran Islam. Islam telah memainkan peranan yang penting dalam membentuk sejarah, budaya, dan identiti masyarakat di Malaysia. Dari zaman awal kedatangannya sehingga kini, Islam terus menjadi elemen yang menyatukan masyarakat Melayu dan memainkan peranan yang signifikan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara. Pengaruhnya dalam bidang perundangan, pendidikan, dan budaya tidak dapat dinafikan dan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Islam telah menjadi sebagian penting daripada identiti dan kehidupan masyarakat Malaysia sejak berabad-abad lamanya. Setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Agustus 1957, perkembangan Islam terus berkembang pesat. Kemerdekaan membuka jalan kepada pengurusan hal ehwal agama yang lebih sistematik dan terancang oleh kerajaan. Dalam masyarakat ini kita akan membincangkan bagaimana perkembangan Islam berlaku selepas kemerdekaan, peranan kerajaan dalam membangunkan Islam, serta kesan yang dilihat dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Selepas kemerdekaan, agama Islam di Malaysia mengalami perkembangan yang ketara dari segi institusi, pendidikan, dan ekonomi. Kerajaan Malaysia melalui perlembagaan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan yang membuktikan kedudukan agama ini dalam negara. Namun kebebasan beragama tetap dijamin untuk penganut agama yang lain. Perkembangan Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti: 1. Penubuhan institusi Islam setelah kemerdekaan. Pelbagai institusi Islam telah ditubuhkan untuk mengurus hal ehwal agama dan pendidikan. Antaranya ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM yang ditubuhkan pada tahun 1997 untuk menguruskan hal-hal agama Islam di peringkat kebangsaan, termasuk isu syariah, fatwa, dan halal. Setiap negeri juga mempunyai majelis agama Islam masing-masing untuk menguruskan hal ehwal agama di peringkat negeri. Yang kedua, pendidikan Islam. Selepas kemerdekaan, pendidikan Islam mula diberi perhatian yang lebih serius. Sekolah-sekolah agama rakyat dan pondok mula diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal negara. Universiti seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ditubuhkan pada tahun 1983 untuk melahirkan cendekiawan Islam yang berwibawa dalam berbagai bidang. Yang ketiga, ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam juga mula berkembang selepas kemerdekaan. Pada tahun 1983, Malaysia menubuhkan Bank Islam Malaysia Berhad yang menjadi bank Islam pertama di negeri ini. Selain itu, sistem zakat diperkuat untuk membantu golongan yang memerlukan dan konsep wakaf diperkembangkan sebagai sumber pembangunan ummah. Kalau kita tengok, kerajaan Malaysia memainkan peranan yang besar dalam perkembangan Islam selepas kemerdekaan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia meletakkan Islam sebagai agama resmi dan kerajaan bertanggung jawab memastikan agama Islam berkembang dengan baik.
seperti 1. Penggubalan undang-undang syariah. Salah satu peranan penting kerajaan ialah menggubal undang-undang syariah di setiap negeri. Mahkamah Syariah telah diperluaskan kuasanya untuk menyelesaikan kes yang berkaitan dengan isu-isu agama Islam seperti perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Mahkamah Syariah wujud di setiap negeri dan berperan untuk mengkuatkuasakan undang-undang berkaitan umat Islam. Yang kedua, pembangunan masjid dan surau. Selepas kemerdekaan, kerajaan memberi perhatian serius kepada pembinaan masjid dan surau di seluruh negara. Masjid negara yang dibina pada tahun 1965 menjadi simbol kemerdekaan Malaysia dan kemajuan Islam. Di samping itu, masjid dan surau dibina di setiap kawasan untuk menjadi tempat ibadah dan pusat komuniti umat Islam. Kawan-kawan semua, perkembangan Islam selepas kemerdekaan telah memberi kesan besar terhadap masyarakat Malaysia. Antaranya termasuk peningkatan kepahaman agama. Dengan adanya pendidikan Islam yang formal, kepahaman umat Islam terhadap ajaran agama semakin mendalam. Ramai generasi muda yang berpeluang mempelajari agama di sekolah-sekolah dan universitas tempatan atau luar negara, lantas menyumbang kepada kebangkitan cendekiawan Islam dalam berbagai bidang. Selanjutnya, pengaruh Islam dalam budaya dan gaya hidup. Islam juga mempengaruhi budaya dan gaya hidup masyarakat. Nilai-nilai Islam seperti kesederhanaan, amanah, dan hormat menghormati menjadi asas kehidupan seharian masyarakat. Pakaian seperti tudung menjadi semakin meluas di kalangan wanita Muslim, dan sambutan hari-hari kebesaran Islam seperti Hari Raya Idul Fitri dan lain sebagainya diraihkan dengan penuh meriah. Selanjutnya, peranan wanita dalam Islam. Selepas kemerdekaan, wanita Muslim di Malaysia semakin menonjol dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghalang kemajuan wanita, malah menggalakkan mereka untuk berperanan aktif dalam pembangunan negara. So, kesimpulannya, secara keseluruhannya, perkembangan Islam di Malaysia selepas kemerdekaan telah berlaku dengan pesat dan terancang. Kerajaan memainkan peranan penting dalam memajukan institusi, pendidikan, dan ekonomi Islam, manakala masyarakat turut menerima pengaruh agama ini dalam kehidupan seharian. Dengan kemajuan yang dicapai, Malaysia terus berusaha untuk memartabatkan Islam sebagai tunjang utama dalam pembentukan negara yang aman dan harmoni. Semoga sedikit penjelasan ini dapat memberi manfaat kepada rekan-rekan semua, dan sekiranya channel ini dapat memberi manfaat kepada rekan-rekan semua, sila subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.